Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbil muslimin dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuhum qulubuna biyalik fa innama ta'lamu anta. Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum. Rabbi zidna ilma walhamdulillah rabbil alamin. Berusaha menerusi bahagia Tuan Imam dan bila Tuan Sihat Jabatan Kuasa, para asatizah, para guru, para alim ulama, para wali Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kesyukuran kepada Allah Tuhan sekalian alam, memberikan rahmat dan juga kasih sayang kepada kita. InsyaAllah kita sambung kembali pembacaan kitab Sirah Ar-Rahiyatul Maktum Syekh Sabiur Rahman Al-Mu'afiri, peringkat kelahiran hingga usia Nabi 40 tahun satu tajuk. Ini peringkat sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, seterusnya menjadi Rasul. Dua pangkat yang diberikan, Nabi dan juga Rasul. Kelahiran Nabi SAW. Penghulu para Nabi, Nabi Muhammad SAW dilahirkan daripada Bani Hashim di Mekah pada Isnin pagi 9 Rabiul Awal. Ini pandangan Syekh Al-Mu'afiri. Satu lagi pandangan 12 Rabiul Awal. Tidak ada masalah, itu khilaf para ulama. Adapun di sini tulis 9 Rabiul Awal pada tahun peristiwa Gajah, atau setelah berlalu 40 tahun pemerintahan Kisra Anushirwan di Parsi. Ianya bertepatan dengan tarikh 20 atau 22 April tahun 571 Masihi, sebagaimana disimpulkan oleh ulama ternama Muhammad Sulaiman Al-Mansufuri dan pakar Mufalak Mahmud Pasha. Ini yang disebut, maknanya mengikut ilmu falak, orang pakar falak iaitu Mahmud Pasha, orang Turki, dan juga ulama yang bernama Muhammad Sulaiman Al-Mansufuri. Inilah tarikh kelahiran Nabi SAW. Cuma yang masyhur 12 Rabiul Awal. Jadi kita di Malaysia sambut 12 Rabiul Awal, tidak ada masalah. Ini sebagai satu pentambahan ilmu dan kefahaman kita. Nabi lahir ketika peristiwa bergajah 50 hari. Katakan ulama 50 hari sebelum Nabi lahir berlakunya peristiwa serangan tentera bergajah Abraha ke bumi Mekah, dan diselamatkan oleh Allah dengan turunnya burung ababi, bala tentera daripada langit. Di langit sana ada bala tentera, di laut sana ada bala tentera, dan juga di daratan ada bala tentera. Mereka Allah jadikan ini mengikut atas kesesuaian apa yang perlu kepada kita. Di sana ataupun kajian-kajian dibuat mengenai burung ababil ini, mereka jumpalah burung ini. Wallahu a'lam adakah benar ataupun tidak, tapi ada saintis mengkaji, contoh saintis di negara Timur Tengah, jumpa burung ini dan diperlihatkan dalam, boleh tengok dalam YouTube. Adakah benar ataupun tidak, itu bukan, kita tak perlu kata sebut sebagai akidah, sebagai satu kita yang nak tengok sebesar ini sebagai satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Burung ini kecil saja tetapi membawa batu-batu yang disebut daripada batu-batu neraka. Satu ekor burung bawa 3 biji batu, 2 di dia punya cengkaman kaki dan 1 di paruh, dan dilemparkan. Hanya sedikit saja batu kecil itu dilemparkan ke atas tubuh bala tentera Abraha yang bergajah tadi itu. Maka mereka ini menerima penyakit, ada yang terus mati, ada yang kena penyakit balik sampai bumi Yaman mati. Ini penyakit seperti Abraha mati di Yaman. Ada yang mati seperti mana? Ulat. Mati mereka ini seperti ulat yang dimakan, daun yang dimakan ulat. Ini kebesaran Allah, nak menunjukkan kekuasaannya. Allah mampu buat apa saja. Tentera Allah ni kita tak boleh nak nilai.
Namrud mati dengan seekor nyamuk saja. Itu tentera Allah. Korun mati dengan tanah, ditelan bumi. Fir'aun mati dengan air. Di bala tentera Allah ni begitu hebat. Perang Badar, bala tentera Allah turun, para malaikat yang begitu ramai. Allah nak hantar siapa bala tenteranya untuk membantu umat Islam, membantu para pejuang-pejuangnya, tidak siapa boleh halang. Itu maknanya sebelum kelahiran Nabi SAW, tepat pada pemerintahan Kisra Anushirwan di Parsi. Ibnu Sa'ad meriwayatkan ibu baginda iaitu Aminah berkata, ketika aku melahirkannya, ini ketika Siti Aminah mak Nabi ini melahirkan Nabi ketika malam itu, malam Isnin, daripada kemaluanku memancarkan cahaya yang menerangi istana-istana Syam. Menerangi maknanya bila keluarnya Nabi SAW daripada rahim ibunya, maka terpancarlah cahaya. Bagaimana bentuk cahaya? Wallahu alam. Namun dikabarkan hingga ke bumi Syam. Hingga ke bumi Syam. Syam dengan Makkah ni bukan dekat jauh. Bagaimana bentuk cahaya itu? Wallahu alam. Kita boleh nampak dia tak kata satu benda yang mustahil di sisi Allah. Kenapa? Matahari itu jauh daripada kita, tapi kita duduk di bumi Malaysia ni nampak pancaran cahaya yang mana begitu jauh kilometernya perjalanan nak sampai ke matahari itu, tapi cahaya pancarannya itu sampai kepada kita. Jadi ini bukan satu benda mustahil. Daripada sains itu telah wujud. Apa maksud sains? Sains ni maksudnya ilmu. Orang Melayu panggil pengetahuan. Jadi dalam bahasa modernnya sebut sains. Jadi sains, jadi maknanya ilmu, pengetahuan. Jadi kita ni sebut sains bangga, sebut ilmu kurang sikit. Padahal sama je, sebab Nabi dah sebut lama dah. Talibu almi, nuntut ilmu, ngaji sains. Tapi kita ni faham bahasa kadang-kadang tak jelas apa yang dimaksudkan pengetahuan. Jadi inilah di antara yang diberikan kelebihan kepada Nabi yang disebut irhas kepada Rasulullah SAW. Pancaran itu sampai ke bumi Syam. Syam ini sekarang ini Syria, Palestin, Jordan, Lebanon. 4 negara. Dipecahkan 4 negara. Yang mana Bilal berhijrah ke bumi Syam selepas kewafatan Nabi SAW. Dan bila tak lagi mengumandangkan azan, ini sekali saja ketika dia bermimpi jumpa Nabi, Nabi kata, tak rindu aku ke? Tak nak balik jumpa aku ke? Kenapa? Kerana jasad Nabi ada di bumi Madinah, sedangkan Bilal ada di bumi Syam. Jasad bertemunya, inilah permulaan bertemunya jasad dan roh Nabi SAW. Adapun roh Nabi itu telah lama dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bermaksud roh Nabi, yang mana Allah telah berselawat kepada Nabi SAW sejak sebelum kelahiran Adam alaihissalam, sejak belum dilahirkan malaikat-malaikat yang 4, malaikat-malaikat Arash, sebelum diciptakan langit dan bumi, maka telah terlahirnya satu nur, satu roh yang diberikan namanya Nur Muhammad, yang di akhirnya bercantum. Dan ketika inilah bercantumnya roh yang utama dengan roh jasad yang utama yang kita gelarkan Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Ini yang perlu kita faham. Jadi pemancarannya cahaya yang menerangi istana-istana Syam. Imam Ahmad juga meriwayatkan pada hadis bin Sariyah pernyataan yang tidak jauh berbeza. Ini lebih kurang sama. Itu Imam Ahmad. Imam Ahmad ni antara orang yang imam yang banyak meriwayatkan hadis, digambarkan sampai 1 juta hadis dalam ingatannya. Kita 10 perempuan nak ingat. Ini 1 juta hingga riwayat perawi-perawi. Orang yang hebat, anak murid kepada imam mazhab kita iaitu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Bahkan ada meriwayatkan, ada riwayat lain yang menyatakan tanda-tanda kelahiran kenabian telah kelihatan semenjak baginda lahir. Apa dia? Iaitu 14 tiang istana Kisra runtuh. 14 tiang istana Kisra runtuh. Bila dilihat satu kajian, 14 tiang Kisra runtuh,
Rupanya apa yang dimaksudkan dengan Kisra ini bertepatan dengan naiknya Nabi dianggap di Rasul. Rupanya 14 tiang runtuh di Kisra bermaksud 14 raja saja. Kisra ni raja saja yang di bumi. Apa dia? Kisra di mana? Di Syam. Tak salah ingat. Bila runtuh dibuat kajian, memang ketika lahirnya Nabi naik satu Kisra yang baru, tapi tak lama mati naik Kisra yang baru, mati naik Kisra yang baru, sampai 14 Kisra hingga Nabi menjadi Rasul, hingga boleh ditawan Rom dan Parsi. Ketika itu satu kuasa yang besar. Itu menjadi satu simbolik. Ini dibuat satu kajian. Rupanya Kisra ni 14 tiang ini menyatakan bahawa kejatuhan Rom dan juga Parsi tadi itu. Padamnya api yang disembah oleh orang Majusi serta musnahnya gereja-gereja yang ada di sekitar Tasik Sarawak. Majusi punya api ni lama, dia habarkan ratusan hingga ribuan tahun tak pernah padam. Ni orang Majusi duk semua, agama Majusi. Ini yang syaitan nanti ni ketika manusia dah sakaratul maut sebelum sampai wara-wara, maka datanglah syaitan-syaitan ini menyerupai orang-orang yang kita sayang. Mak, ayah, atuk, nenek. Dalam keadaan itu begitu amat dahaga. Ketika sakaratul maut tidak ada lagi nilaian nak boleh minum, berapa dahaganya ketika itu. Haus kita ketika itu tidak ada tolak bandingnya berbanding kita haus ke bumi yang biasa ni. Sakaratul maut ni haus yang begitu luar biasa. Maka hatilah syaitan-syaitan ini yang cuba untuk menyesatkan manusia bahawa air, aku boleh bagi kamu minum, tapi dengan syarat tukar agamamu daripada Islam kepada agama Nasrani, agama Yahudi, agama Majusi. Ini yang diganggu syaitan. Syaitan dia akan ganggu sejak kita ustaz dah lahir dalam kandungan lagi, hinggalah kita nak mati dia akan ganggu menyesatkan manusia. Sebab tu kita ni minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dimati dengan husnul khatimah. Itu bukan sebutan doa yang biasa. Dan kita dimatikan dalam keimanan dan hidup dalam keimanan. Ini bukan doa yang biasa, kerana syaitan tidak pernah berhenti. Kita perlu tahu hakikat iblis ini bukan satu calang-calang makhluk. Dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada kita lagi. Sebelum Adam alaihi salam diwujudkan, diciptakan, maka dia telah beribadah kepada Allah lebih ribuan tahun hingga diangkat menjadi ketua bala tentera malaikat untuk memimpin peperangan yang berlaku di atas bumi. Sebelum lahirnya Adam alaihi salam berlaku peperangan yang besar. Iblis inilah menjadi ketua dia, panglima Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bila mana berazam minta dengan Allah untuk menyesatkan manusia, maka itu yang berlaku hingga mati dia akan menyesatkan kita. Jadi kita kena berhati-hati, kena sentiasa berdoa kepada Allah, hidupkan dalam keimanan, matikan dalam keimanan dan husnul khatimah. Kita minta Allah lindung kita daripada gangguan syaitan. Sebab tu Azazi dengan sifat yang kita kata keras tadi tu bagi nilaian akal kita sebanyak satu makhluk yang begitu lembut melihat kepada makhluk-makhluk yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan ketika dia tarik tu dengan tarikan kalimah la ilaha illallah. Ini azab Israel. Nabi lahir, maka terpadam api Majusi serta musnahnya gereja-gereja yang ada di sekitar Tasik Sarawak. Riwayat ini disampaikan oleh Al-Bahaqi, namun begitu riwayat ini tidak disetujui oleh Muhammad Al-Ghazali. Ada khilaf para ulama, ada setuju dengan riwayat ini, ada yang tidak setuju. Namun ia bukanlah satu benda yang bawa pada akidah, sebagai satu kefahaman kita nak melihat betapa hebatnya kelahiran Rasulullah SAW. Apa yang berlaku tidak mustahil, tak berlaku pun tidak menjatuh martabat seorang Rasul dan Nabi Muhammad SAW. Tak kala baginda lahir, ibunya menyuruh seorang murid Abu Muttalib, datuk Nabi namanya Abdul Muttalib, Saibah namanya tadi itu, yang berasal daripada bumi Madinah. Ayahnya dia berkahwin dengan orang Madinah, dapat Abdul Muttalib. Ini dibawa pak saudara dia bernama Muttalib, dan dia juga sebagai Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib, itu pak saudara dia, untuk menyampaikan berita mengenai kelahiran cucunya, iaitu Muhammad bin Abdullah. Segera Abdul Muttalib datang dengan penuh rasa gembira dan bahagia.
lantas membawa cucunya itu ke dalam Kaabah, bawa Nabi masuk dalam Kaabah. Ketika ikut dalam Kaabah banyak berhala, dikatakan sampai 300 lebih berhala dalam Kaabah. Di situ dia memanjatkan doa dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abdul Muttalib memanjat kesyukuran. Abdul Muttalib menamakan cucunya itu dengan nama Muhammad, satu nama yang belum pernah dikenali sebelum itu oleh bangsa Arab. Nama Muhammad ni tak pernah siapa-siapa. Tak ada orang letak nama Muhammad kepada anak-anak ketika itu. Nabi lah orang pertama, dan setengah riwayat diceritakan orang yang ke-6 ataupun ada 6 orang nama Muhammad ketika zaman itu. Dan di sini sebut Nabi lah yang pertama. Orang tak tahu pun nama Muhammad ni. Tapi Abdul Muttalib diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa atas kebahagiaan lahirnya Rasulullah SAW, maka dia meletakkan satu nama yang tidak ada pernah orang letak, iaitu namanya Muhammad. Satu nama yang belum pernah dikenali sebelum itu oleh bangsa Arab. Tak pernah siapa tahu. Abdul Muttalib lah yang meletak nama Muhammad. Ini kita kena faham. Muhammad dikhatankan oleh Abdul Muttalib pada hari ke-7 selepas kelahirannya. Rasulullah dikhatankan. Setengah riwayat kata Nabi keluar saja lahir, siap berkhatan. Mana kita nak lihat, nak pilih, pulanglah masing-masing. Lagi dia tidak mengakibatkan akidah kita, tidak ada masalah. Jadi sini menyebut hari ke-7 maka dikhatankan. Boleh mengkhatankan anak-anak kita ketika waktu dia kecil, 7 hari tadi itu. Dikhatankan ini kalau bagi lelaki bendanya adalah wajib. Dari bagi syariat hukum fiqh. Fiqh ni maksudnya apa? Kefahaman dalam Islam adalah kita wajib mengkhatankan anak-anak lelaki. Kenapa? Perlu difahami, itu masuk fiqh. Ada najis yang tak mampu dibersihkan di dalam kulit zakar lelaki. Jadi bila dia kencing keluar, tetapi ada sebagian kencing yang tidak boleh dibersihkan dalam kulit itu, maka dia perlu dipotong. Kalau tidak nanti dia tidak sah dia punya solat dia, sebab ada najis tengah najis. Hingga diriwayatkan khilaf antara Imam Syekh Ramli dan juga Syekh Ibn Hajar. Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar, siapa-siapa yang mati baligh dan dewasa dan tidak berkhatan, maka tidak perlu disembahyangkannya. Itu kata salah satu. Salah yang kata Imam Ramli kata tak perlu sembahyang. Syekh Ibn Hajar kata tak perlu sembahyang. Syekh Ramli kata kena sembahyang juga. Itu makna sampai tahap tu pentingnya berkhatan. Jadi orang lelaki wajib berkhatan, tujuannya untuk membersihkan najis tadi itu yang bertakung. Ada orang perempuan sunat berkhatan, memotong ataupun dicucuk satu anak jarum keluar darah, berkhatan, ataupun dipotong sedikit dia punya lebihan. Tujuannya apa? Mengurangkan nafsu syahwatnya itu. Itu tujuannya sunat bagi orang perempuan. Dia tidak ada sabit dengan najis, tapi mengurangkan, mengenturkan nafsu syahwat perempuan. Itu hikmah fiqh, kefahaman di dalam syariat Islam. Jadi Nabi ini hari ke-7 dikhatankan oleh beratuknya Abdul Muttalib, sebagaimana biasa yang telah diamalkan oleh orang Arab. Orang Arab memang suka khatan kecil. Kita ni biasanya umur berapa? 7, 5. Saya biasa khatan umur 17 tahun. Puas 17 tahun besar. Kecil ni dia tuan cerita lagi macam-macam agama. Kita akan tarik. Jadi kita akan tengoklah, kalau buta masuknya ni dia melekat lah, ada lemak. Jadi kita buang dulu lemak dia, kita tarik, kita kepit, jadi kita potong, lepas kita jahit. Itu buat khatan lah, kita banyak khatan. Dia sekarang guna laser. Laser pun dia besi yang dipanaskan tu, jadi darah tak keluar banyak. Di zaman dulu, zaman kita guna pisau dengan batang pisau, ditarik, letak batang pisau, jadi senang nak pang sekali. Tak payah, disakitnya itu sekejap. Pisau perlu tajam. Wahai wanita pertama yang menyusui baginda selepas ibunya ialah Suwaibah. Baginda Suwaibah, iaitu hamba kepada Abu Lahab.
yang menyusukan Nabi ketika dia waktu kecil. Yang pertama sekali menyusukan adalah Suhaibah, hamba kepada Abu Lahab. Abu Lahab adalah orang yang gembira ketika itu. Yang ketika itu juga sedang menyusui anak kandungnya sendiri bernama Masruh. Ini saudara susuan Nabi. Sebelum itu Suhaibah pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Muttalib pun pernah menyusui dengan Suhaibah, pak saudara dia. Jadi pak saudara dengan Nabi ni tak jauh beza umur. Setelah menyusui baginda, Suhaibah juga menyusui Abu Sulamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, bangsa Makhzum. Ini maknanya ramai saudara susuan, kak dan mak abang Nabi ramai. Begitu Hamzah ni juga pun sahabat Nabi, dia juga pak saudara Nabi, dia juga saudara susuan Nabi SAW. Betul Nabi cukup sayang dengan Hamzah, dan Hamzah cukup sayang dengan Nabi. Itulah hingga mana Abu Lahab ni dipukul Nabi ketika di pasar. Dia terus datang memukul Sayyidina pula Abu Lahab, dan dia masuk Islam di situ. Siapa pun tak berani dah. Itu orang yang pertama, hingga dikhabarkan dimerdekakan oleh Abu Lahab, Suhaibah ini. Itu orang yang pertama menyusulkan Nabi SAW. Menghirup udara di pegunungan Bani Sa'ad. Ini kisah bagaimana adat ataupun cara orang Arab nak bagi anak mereka ni kuat dan fasih, maka mereka ni mencari ibu susuan yang lain sebagai anak jadi cerdik dan sihat tubuh badan, fasih berbahasa Arab. Telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab kota untuk mencari wanita penyusu dari desa. Mekah ni di bandar, di desa-desa yang jauh, untuk anak-anak mereka. Tujuannya adalah untuk menjauhkan anak-anak itu daripada berbagai penyakit yang ada di kota. Macam-macam penyakit ada. Kenapa? Kerana di kota Mekah itu mereka ini pendagang, mereka ini berniaga, dan mereka ini bumi ke bumi Madinah. Di Madinah adalah satu lubuk penyakit yang besar ketika itu. Di Madinah satu lubuk penyakit yang besar ketika itu, dan ramai orang pergi ke Madinah mati ataupun bawa penyakit di sana balik ke bumi Mekah. Jadi untuk menyelamatkan anak-anak mereka ini, jadi diletakkan di desa-desa supaya biar tubuh badan, imun tubuh badan kuat, maka mereka ni mampu. Sebab tubuh badan kita ni ada imun yang boleh menangkis. Bila vitamin kita lengkap dan kuat, maka apa saja kuman, virus yang datang, dia mampu untuk membunuh. Kenapa COVID-19, kata COVID-19 ini tidak boleh lagi kita kekang sebahagian besarnya manusia? Kerana tubuh badan kita terkejut. Sel tubuh badan kita terkejut dengan virus itu, maka dia tak tahu apa nak dilakukan, bagaimana nak musnahkan virus itu. Sebahagian manusia dia mampu untuk lawan virus itu, sebahagian kerana imun tubuh badannya begitu kuat. Vitamin yang diberikan yang ada dalam badan dia itu, dengan sistem pemakanan dia, rutin dia makan itu menguat, rutin harian riadah dia itu, amalan harian dalam rohani itu kuat, maka dia mampu. Sebab tu ada orang yang tak sakit, elok sihat walafiat, tapi dia ada kuman COVID-19 tadi itu. Ini maknanya dia kita panggil istilah terperanjat. Jadi tubuh badan kita ni cukup lengkap. Rasulullah ini daripada kecil lagi dia telah diasuh untuk sistem imun yang begitu kuat di satu tempat yang kita kata Bani Sa'ad tadi itu. Maka mereka ini diserahkan untuk selamat daripada penyakit-penyakit, selain daripada penyakit jasmani dan juga penyakit-penyakit rohani, akhlak yang buruk. Diharapkan tubuh anak-anak itu membesar sihat dan kuat. Ini yang perlu kita buat kepada seorang anak, tubuh yang kuat, sentiasa hirup. Jangan letak dalam ekor anak ni, sayang ke anak ni sampai tak keluar rumah. Kena rajin hari-hari, setiap petang ataupun pagi, kena keluarkan anak ni di luar. Selepas usianya mampu lebih 7 hari ataupun dah 10 hari, keluarkan biar dia jadi kuat tubuh badannya. Rasulullah ni ketika umurnya berapa hari telah naik kuda. Bukan naik kuda, naik unta. Sahabat kita naik keldai. Naik keldai dibawa oleh Halimah Sa'diyah tadi itu. Besarkan membesar sihat dan kuat itu antara yang perlu dilakukan. Satu kita panggil kewajipan seorang ayah dan mak untuk menjadikan anak itu sihat dan kuat. Itu kewajipan pendidikan pada anak-anak. Dapat berdiri tegak, berjalan dengan kuat, hebat dia berjalan, biar dia duduk pijak tanah selalu. Jangan duk sayang kepada anak ni sampai tak boleh nak buat kerja, sampai duk jaga sungguh-sungguh. Jangan duk dokong selalu.
Jangan duk riba selalu. Jangan duk tidurkan dalam keadaan kita duk pegangkan mak selalu duk tidur kami duk pegang macam ni. Kurangkan sikit amalan. Ulama mengatakan itu satu benda yang tidak baik untuk anak. Walaupun dia lena, dia tidak, tapi bukan itu tujuan dia. Takut nanti dia akan jadi satu masalah di masa hadapan. Itu maknanya tidur itu. Kurangkan tidur di dalam buaian. Bukan tak boleh tidur, kurangkan. Biar dia tidur di atas lantai sebagai fitrah seorang manusia. Kerana geografis yang ada, geofizik yang ada dalam tubuh badan manusia itu nak kena sinkronis dengan bumi yang ada ni. Di mana kita kena tahu keadaan bagaimana di sistem anatomi fisiologi tubuh badan manusia sejak lahir hinggalah kita mati. Sebab tu Nabi ini Allah susun atur hidupnya untuk jadi panduan. Boleh ikut terus ataupun ada orang yang rajin mengkaji sebagai satu tambahan ilmu untuk kefahaman yang lebih mudah kita buat satu-satu amalan itu. Penduduk dan punya akhlak yang baik. Penduduk di pendalaman itu juga dapat mengajar anak di situ bahasa Arab yang baik semenjak masih bayi. Sana dia menggunakan bahasa Fusha. Kalau di kota ni dia guna bahasa campur lah. Campur macam-macam sebab pedagang datang ramai. Di Bani Sa'ad ini mereka ni masih Fusha lagi. Jadi bahasanya itu fasih, berkaitan yang baik, yang elok. Macam anak kita ni kita nak punya bahasa tu elok. Kita tak suka anak kita cakap bahasa-bahasa yang tidak baik. Begitulah. Itu salah satu pengajaran. Sebab tu bahasa kalau boleh sebut pada anak ni, jangan kita ikut pelak dia. Anak pelak main minum cucu. Sebut betul-betul lah. Sebut betul-betul supaya anak ni dengar dalam keadaan perkataan yang baik. Dia mak pula pelak macam anak. Ayah pula habis semua duk pelak dengan abang kakak dia. Cara mengajar anak-anak bercakap, kita bercakap dalam bahasa kita, dalam fusahah kita. Cakap dalam bahasa yang cantik, yang elok. Bukan ikut pelak budak tadi itu. Kononnya nak bagi faham budak. Kita nak bagi faham budak dalam bentuk. Ini sunnah yang diajar kepada kita oleh Allah SWT. Biar bahasa itu elok. Kita tengok orang rajin buat. Lepas tu kadang-kadang lambat budak nak cakap. Budak ni boleh cakap setahun lebih dia boleh cakap dah. Kata payah Ustaz. Kerana saya buat pada anak-anak saya begitu. Anak saya umur setahun lebih, 2 orang anak saya duduk dengan saya, setahun lebih dia boleh cakap fasih. Dia tak ada cakap pelak. Sebab kita tak pernah ajar tentang kita ikut cara ajar. Cara pelak dan sebab saya pun tak nak pandai kan. Tapi anak saya yang ketiga bukan duduk dengan saya, duduk dengan mak saya. Jadi biasalah. Opah dia memang manja cakap kata. Ada lambat 3-4 tahun baru nak boleh keluar sepatah 2 batah lambat. Sebab cara yang kita didik anak, kata ulama, qal apa dia ila lah mahdi, apa dia min mahdi ila lahdi. Daripada buayan, makna buayan ni apa? Bukan duduk dalam buayan tu, makna daripada kecil lahir kita nak doi dia itu. Siap ada berendui lagi kan. Ada kita berendui penuh bunga kat situ. Salah ke? Tak salah. Kita raikan kelahiran dan kita lari pada syarak dan tidak ada salah. Mahabbat, janji anak tu dengar kalimah-kalimah yang baik. Yang kita kata salah pula. Tu duk bunga-bunga cantik tu, memanglah pendapat kita tak mau cantik. Manusia ni cantik. Jadi dia suka benda yang cantik. Allah tu cantik, maka dia suka benda yang cantik. Apa bunga cuma pasu dengan tak pasu je. Itu wangi tak wangi saja. Tapi kalau kita kata sebab bunga lah nanti anak ni jadi cantik, itu yang tak boleh. Tak boleh. Kita tak bunga ni nampak wangi, baunya wangi. Orang dulu bau bunga wangi. Jadi anak ni yang kecil bau wangi, kuat tubuh badannya, sihat tubuh badannya. Maka seperti orang Arab kota yang lain, Abdul Muttalib mencarikan wanita penyusu untuk cucunya. Ketika itulah seorang wanita daripada Bani Sa'ad bin Bakar bernama Halimah binti Abu Zuaid yang didampingi oleh suaminya yang masih berasal dari satu kabilah dengannya bernama Haris bin Abdul Uzza yang dikelilingi dengan nama Abu Kabsyah menawarkan diri untuk menyusui Muhammad SAW. Ini dicari seorang, jadi jumpalah Halimah ini naik kedai yang kurus, tak ada susu.
bawa unta seekor, kurun pun tak ada susu. Dua-dua tidak. Tak salah. Bawa. Dia lah kali sampai. Mai ke sampai bumi Mekah lah sekali sebab dua-dua lembik. Tak larat jalan. Memang dia orang yang miskin, yang susah, yang payah. Halimah ni dengan suaminya. Lah kali sampai. Jadi kawan-kawan dia yang daripada Bani Sa'ad lain ni semua dapat anak susuan dah dengan anak susuan yang hebat-hebat. Orang kaya dia dapat upah. Bila sampai tinggal tak ada lah. Dia jumpa Nabi lah. Tapi Nabi ketika itu anak yatim piatu. Dia duduk mikir dalam kepala dia macam mana kita nak dapat upah anak yatim ni. Cari orang lain dulu. Tapi cari kau ada lagi. Ini tawaran tersebut terima oleh Abdul Muttalib. Maka baginda dibawalah ke pengamat di Sa'ad. Dijumpa. Lepas tu pusing lagi tak jumpa. Akhirnya dia berasa hati-hati dia Allah detikkan. Tengok pada Nabi, sayang pada Nabi Muhammad tadi. Kita tak payah fikirlah duit-duit ni apa semua. Kita ambil lah Muhammad tadi tu. Sayang dah. Lalu dia ambil Rasulullah SAW. Ringkahnya menjadi anak susuannya. Dia menyusu. Sebelum balik dia menyusu dah Nabi. Bila dia susu Nabi, Halimah ni kalau nak susu mesti ada anak. Mana ada orang tak ada anak baru nak menyusu. Zaman sekarang boleh lah cucuk. Itu pun jarang jadi. Bila 10 mungkin 2 yang jadi. Sebab dia susu ni lahir daripada mani suaminya. Itu mana bila berlakunya persetubuhan antara suami isteri, maka lahirnya mani tadi itu bertemu dengan apa yang ada dalam rahim atau faraj seorang perempuan, maka di situlah berlakunya apa dia untuk hasilnya susu seorang ibu, seorang isteri. Sebab itu susu itu hak milik suami, ditumpang dalam kantung susu isteri. Jadi isteri boleh minta upah tumpang sewa. Bang sewa dah 2 tahun, sehari RM2, suami kena bayar. Itu fiqh hukum dia. Lepas ni balik semua habis minta. Ulama ada anak 5 orang 2 tahun 10 tahun jumlahnya, 1 hari sebulan RM30. Kira bayar. Itu sebab susu itu milik suami, ditumpang kepada isteri. Tapi dia sudah minta lah. Mana itu namanya perkahwinan itu saling melengkapi antara satu sama lain. Melengkapi, bukannya saling menunjukkan kehebatan satu sama lain. Dia hari ini saling menunjuk, dia tidak melengkapi kefahaman satu sama lain. Itu maksud perkahwinan, hikmahnya. Jadi ringkasnya lagi, tawaran tersebut terima oleh Abdul Muttalib, maka baginda dibawalah ke perkampungan Bani Sa'ad. Semasa penyusuan Halimah, susu Nabi bila menyusu Rasulullah tadi kantung susunya kurang, anak dia sendiri pun tak nangis, tak cukup susu, tapi dia sayang tengok Nabi, dia ambil jugalah. Bila dia menyusukan Muhammad bin Abdullah, tiba-tiba kantung susu dia dua-dua penuh, dan dia ambil anak dia tadi yang tengah menangis, susukan juga, dua-dua tidak lena, kenyang. Yang mana ketika sebelum ni anak dan sentiasa menangis sebab tak cukup susu. Tapi bila dia menyusukan Rasulullah dan dia menyusukan anaknya, kantung susunya masih penuh dengan susu, dan anaknya dua-dua tadi itu tidur lena elok saja. Ini kehebatan ataupun khas yang diberikan kepada Nabi SAW. Baginda mendapat 3 saudara susuan. Nabi ketika menyusu, ada lagi saudara susuan yang lain. Siapa dia? Iaitu Abdullah bin Haris, Anisah binti Haris, dan Hazafah atau Juzamah binti Haris. Itu adik-beradik susuan dia. Juzamah digelari sebagai sebutan Asyaimah, dan dia lebih dikenali dengan gelarannya itu banding dengan nama asalnya. Kita panggil dia Asyaimah. Selalunya orang kampung ni lebih macam kita lah. Dia bukan gelaran ni, bukan kita saja sejak zaman Nabi lagi dah. Dan kita orang kampung kita ni pergi letak nama betul, tanya orang pun tak tahu. Mana rumah Pakcik Rahim? Wah, orang cari Rahim mana? Tak tahu. Letak nama gelaran, baru tak lauk tahu. Kampung saya gelaran, nama apa? Awak cunang mana? Oh, kenal. Nama pelik-pelik. Kita pun gelaran. Sebut nama betul, siapa pun tak tahu. Siapa dia ni? Tak kenal. Letak nama gelaran. Oh, baru tahu. Rumah siap cerita kat mana? Lahir kat mana? Gini. Selalunya di kampung ramai orang kenal dengan nama gelaran. Jarang orang kenal dengan nama sendiri, nama yang betul. Kawan-kawan kita pun sila air bulan, nama kita pun dia tak ingat, nama gelaran dia ingat sampai pun sudah. Begitu juga berlaku pada zaman Nabi SAW.
Boleh sikit lagi ya. Boleh. Selain mengasuh Rasulullah SAW, Halimah juga pernah mengasuh Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib, anak bapa saudara baginda. Bahkan bapa saudara baginda Hamzah bin Abdul Muttalib juga disuruh dalam kalangan Bani Sa'ad bin Bakar. Ini Bani Sa'ad bin Bakar. Penyusuan Hamzah bukan pada Halimah, tapi pada satu hari Hamzah disuruh oleh Halimah pada waktu Rasulullah SAW sedang disuruh oleh Halimah. Oleh itu Hamzah juga adalah saudara Rasulullah SAW. Dia dua laluan, iaitu Suwaibah dan juga Halimah As-Sa'adiyah. Jadi Nabi dengan Sayyidina Hamzah ni, mereka ni mendapat ibu susuan yang sama dua orang, Suwaibah dan juga Halimah. Cuma Hamzah ni dulu dia menyusun dengan orang lain, tapi bila datang Halimah ni nampak Hamzah, dia ambil Hamzah, dia susu sekali. Jadi ibu-ibu boleh menyusukan pada anak-anak. Antara cara untuk menguatkan tu pada anak, tapi cari orang yang kita nak jadikan ibu susuan pada anak tu akhlaknya bagus. Jangan main letak suka hati saja bagi kat siapa. Itu. Jadi kita kena tengok orang ni siapa dia, itu. Jadi anak susuan saya pun ramai yang dah minta. Jadi anak susuan ramai, anak susuan yang saya ingat pada, yang tak ingat pada. Lampau ramai susuan ibu, anak-anak susuan. Itu cari. Kita carilah ibu-ibu susuan. Kita nampak ustazah ni ada anak kecil, akhlaknya bagus, ilmunya tinggi, dia suruh dia menyusukan anak itu, insya-Allah. Dengan dalam kita ni mazhab Syafi'i ni 5 kali kenyang. Kenyang ni bukan tidur, dia nyusu betul lepas ni. Dia lepas ni walaupun seteguk. Seteguk kenyang, tak minum dah. Itu kira ada kenyang. Ada pun pendapat-pendapat lain. Itu bicara yang lain lah. Ini secara ringkas. Sejak bertemu dengan Nabi Muhammad, Halimah mendapat keberkatan yang sehingga membuatkannya kagum. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Halimah menjelaskan dia dan suami membawa anak mereka yang masih kecil dan masih dalam penyusuan keluar di kampung mereka. Mereka bergabung dalam rombongan Wanita Abu Bakar menjadi anak susuan. Dia lah kali keluar daripada bumi Mekah, tapi dia boleh kejar unta dan juga keldai tadi, boleh kejar rombongan tadi sampai orang pelik. Tadi dia main lambat, keluar sama, tapi lambat sekali sampai sebab unta dan keldai dia itu lemah, sakit, kurus. Tapi kali ni dia keluar daripada Mekah lambat, tapi dia sampai dulu ke kampung Bani Sa'ad. Dia boleh kejar. Ini kenapa? Tiba-tiba kantung susu yang ada pada unta penuh. Dia perah, boleh minum lagi dengan suami isteri, kenyang. Sampai dulu pula ke Bani Sa'ad. Dah sampai ke Bani Sa'ad, kambing-kambing yang dipelihara oleh Halimah Sa'ad dengan suaminya tadi itu semuanya subuh-subuh. Sedangkan ketika itu berlaku satu, orang kata apa, kemarau sedikit di kampungnya. Kambing-kambing orang lain semua kurus. Semuanya tak berapa segar, tak macam banyak susu. Tapi bila tengok Halimah punya kambing penuh susu, segar, elok apa semua, orang pergi tengok cari dah mana Halimah bagi makan kambingnya ni, rumput mana. Orang pergi bawa, pergi letak kat tempat Halimah, tak jadi juga. Ini salah satu yang Allah berikan yang khas kepada Nabi SAW. Makin dia sayang, makin Halimah sayang kepada Nabi. Dia kata ini bukan satu-satu budak yang biasa, ini luar biasa punya budak. Sebab Halimah ni sayang sangat kepada Nabi SAW. Ini sifat yang perlu kita ikut caranya. Ketika itu adalah musim kemarau, Halimah dia ada makanan sedikit. Ini sudah ringkaskan tadi itu. Kedai betina itu sudah ringkaskan tadi. Setelah mencari di seluruh kota, ini pun sudah habiskan. Habis di situ. Lepas itu keduanya tidak tidur nyenyak. Kita dah habis. Tentang susuan saya dah ringkaskan tadi. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Saya baca sikit lagi. Halimah Sa'diyah ni dia terhantar anaknya Muhammad ni kepada mak dia Aminah. Tapi bila hantar ni dia minta balik. Dia minta dengan Aminah, dia cakap apa? Bolehkah
kamu izinkan anak ini terus tinggal bersama kami sehingga dia lebih besar lagi. Ketika 2 tahun, dia dah hantar dah kepada mak Nabi. Tapi dia sayang sangat pada Nabi Muhammad ni, dia minta lagi, Aminah boleh tak kami nak bawa ada lagi, tambah lagi biar tubuh dia badan sihat, besar lagi. Khawatir terkena penyakit di Mekah, sebab penyakit begitu banyak di bumi Mekah ketika itu. Siti Aminah ni berasa berat, tapi akhirnya lepas saranan dan diceritakan oleh Halimah Sa'diyah, maka dia pun dibenarkan ikut balik ke Bani Sa'ad kembali dengan Halimah. Demikianlah Rasulullah tetap tinggal di Bani Sa'ad sehingga berlakunya peristiwa ketika usia Nabi 4 tahun ataupun setengah riwayat kata 5 tahun, sehinggalah terjadinya peristiwa pembelahan dada baginda. Ini kali pertama dada baginda dibelah. Inilah pembedahan yang pertama. Masih ada bekas. Kata sahabat SAW, ketika aku tengok badan Nabi ada bekas belah, ada bekas belah dan jahitan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril ketika baginda sedang asyik bermain di satu taman, satu tempat dengan kawan-kawan yang lain. Dan Jibril lalu membaringkannya. Bila dia ambil Nabi, dia baringkan satu batu di atas satu batu, kemudian membelah dadanya. Belah, bukan belah kata belah kosong, tak, belah memang dibelah, dibuka. Dibelah dada Nabi SAW. Jibril mengeluarkan jantung baginda, keluarkan jantung Nabi, lalu mengeluarkan segumpal darah pada hati. Hati pun dikeluarkan juga. Wallahu alam, sama ada sebab jantung lain, hati lain. Mungkin jantung, mungkin hati, dua-dua sekali. Ataupun disebutkan di sini hati. Hati dia dikeluar. Di dalam hati tu ada satu gumpal darah yang kotor. Ala fi jasadi mudghah, tu yang kena buang. Di sana ada nur. Nur situ ada setitik. Titik nur itulah yang maha besar yang Allah berikan, namanya nuraniyah dalam jiwa kita, dalam hati kita. Kita sebut hati nuraniyah itu nuraniyah, satu titik lubang nur yang bila lubang nur ini sikit tetapi membuatkan kita seluruh tubuh badan, iza saluhat salat sadukul, akan jadi baik seluruh tubuh badan. Ini yang dibuang dah daripada bahagian jantung itu. Jibril berkata kepada baginda, inilah bahagian syaitan yang ada pada dirimu. Ada qarin, Nabi pun ada qarin. Lalu Jibril mencuci gumpalan darah itu menggunakan air Zam-Zam dalam sebuah bekas emas. Selepas mencucinya, Jibril membalut kembali gumpalan darah itu sehingga keadaan pulih seperti semula, lalu dikembalikan tempatnya. Sementara kanak-kanak yang bermain tadi bersama baginda lari menemui Halimah. Mereka menceritakan Muhammad telah dibunuh. Itulah nampak semua itu. Jibril ini menyerupai seorang lelaki. Dan sekali ketakutan, mereka mendengar Rasulullah sampai di sana. Beliau terus menyambut mereka dengan senyuman berseri-seri. Bila sampai, Nabi dah selesai dah urusan operate tadi itu, dan mukanya pun dah berbeza daripada awal tadi, dan berseri-seri, maknanya lain. Tapi Halimah tetap rasa takut, dan mula-mula itu dia mula hantar. InsyaAllah nanti kita akan sambung kembalinya Nabi ke pangkuan ibu, hinggalah dia pergi ke Abwa, ke Madinah, dan meninggal wafat di sana. Itu ibu Nabi, Siti Aminah. Kita nak melihat kubur ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. InsyaAllah nanti kita sambung kembali ke pangkuan ibunya. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang lemah itu daripada diri sendiri dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang silap, apa yang salah, ataupun terkasar bahasa, terasa di hati, mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada ilmu yang tidak betul, yang tidak salah, mohon betulkan, mohon teguran, mohon perbaiki. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi SAW, melihat pada sirah-sirah Nabi, menambahkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Jazakumullah khairan jazaa. Alaka man kaminu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.